Assalamualaikum. Salam sejahtera. Hari ini saya nak bercakap tentang langkah utama dalam pembentukan rancangan pemasaran. Kita lihat ramai orang bercakap tentang pemasaran, tetapi saya mendengar saya berulang mengatakan bahawa mereka bercakap secara piecemeal, secara berasingan, tidak secara integrated. Jadi saya nak mengutarakan 6 langkah dalam rancangan pemasaran. Ya. Pertama sekali, kita kena tahu bahawa kita perlu wujudkan produk yang mempunyai kelebihan. Saya ulangi sekali, kena ada kelebihan. You must have the competitive advantage. Maknanya berbanding dengan persaingan produk pesaing yang lain, produk yang kita nak utarakan, yang kita nak mulakan perlu mempunyai ciri-ciri faedah kepada pelanggan lebih baik daripada mereka. Kalau tidak pun sekurang-kurangnya setanding dengan produk yang ada di pasaran pada hari ini. Jadi ini perniagaan kita bermula dengan ciptaan. Kalau kita dapat mencipta sesuatu produk yang mempunyai kelebihan, maka kita boleh menjadi seorang usahawan yang berjaya. It is necessary, essential to be creative in order to develop products of competitive edge ataupun produk yang ada kelebihan, yang faedah yang diberi pada pelanggan jauh lebih baik daripada pesaing-pesaing. Di waktu yang sama, kita dapat menghasilkan produk ini dengan kos yang rendah. Jadi profit margin kita agak tinggi. Dengan itu bolehlah kita memasuki pasaran yang penuh dengan persaingan dan hebat pada zaman ini. Kemudian kita bincang langkah yang kedua, kita berbincang tentang cost volume profit analysis ataupun cost titik pulangan kos, ataupun kita bincangkan bagaimana kita membentuk satu strategi kos dan kita hubung kaitkan dengan harga yang dapat menghasilkan keuntungan kepada syarikat kita. Right? Jadi seorang pemasar kena tahu cost volume profit analysis ni. Sebab model ini bukan saja memastikan bahawa projek perniagaan kita menghasilkan untung, tetapi juga kita dapat simulatekan model ini supaya kita dapat membentuk strategi yang sesuai pada diri kita, sesuai pada syarikat kita. Ada kala kita nak jual yang mahal, tetapi volume dia sedikit, dan kita punya pasaran ialah niche marketing. Kita sasarkan pasaran kepada satu pasaran yang kecil, tetapi kita nak menjualkan dengan harga yang mahal. Bila nak harga mahal, kita biasanya the product is branded, differentiated products. Jadi we have to spend a lot of money on advertising, no doubt about it. But it all depend on your strategy. Itu pulang pada strategi kita. Kita boleh ambil strategi yang kedua, iaitu Market Porter kata low cost producer, di mana kita ada kelebihan dari segi menghasilkan produk kita dengan murah dan kita boleh jual dengan murah. Tetapi kita nak volume untuk mencapai keuntungan yang kita hasratkan. Jadi ini terpulang pada strategi kita dalam kita membentuk strategi yang sesuai untuk produk dan pasaran yang kita sasarkan. Jadi itu langkah kedua.
Dan langkah yang kedua ni juga dengan strategi yang kita hendak jualkan dengan harga dan sebagainya yang di mana kita terpaksa hubung kaitkan harga dengan kos. Oleh demikian baru kita tahu berapakah saiz pasaran yang kita nak sasarkan. Adakah 20 juta, 30 juta ataupun 10 juta atau 5 juta. Terpulang pada kos yang kita tidak dapat lari daripada untuk menghasilkan produk kita. Jadi sebagaimana saya katakan berulang kali, sesuatu perniagaan itu viable dengan saiz je. Ada perniagaan dengan saiz yang kecil, it is already viable. Ada viable, ada produk yang memerlukan jumlah yang banyak, beribu tan ataupun berpuluh juta jualan, barulah dia become viable. Jadi it all depend on the strategy. Viability of a product, of a business depend on the strategy. Jadi apabila kita tahu saiz pasaran yang kita nak sasarkan, yang kita nak kejar ni, barulah kita tahu the target market, pasaran yang disasarkan. Di mana? Adakah di Petaling Jaya, adakah di Ipoh, adakah di Putrajaya, ataupun adakah di London, di Paris. Kita kena tahu customer profile, kita tahu buying power dia, economic power dia, dan kita nak kena buat demand analysis, dan kena tahu siapa yang membeli. Ini semua dalam sasaran pasaran. Jadi dengan adanya pasaran yang kita panggil market segment ini, dapatlah kita hubung kait dengan kita punya cost volume profit analysis tadi. Kalau kita tidak dapat mengenal pasti segmen pasaran yang dapat memenuhi kehendak kita, maka kita tak dapat, kita kena ubah strategi kita ataupun kita tak dapat menjalankan perniagaan. Tetapi kita kena buat perubahan dalam strategi supaya kita dapat sesuaikan strategi produk kita, strategi harga kita kepada pasaran yang kita nak sasarkan. Jadi itu langkah ketiga. Jadi kita kena tahu apakah pasaran kita. What is our market segment, our target. What is their buying power, what is their ability to buy, dan siapakah yang dalam kita punya persaingan dalam pasaran tersebut. Who are our competitors? Then what are they? Who are the market leader? Who are the market followers? Who are second in command? Who are the corot? Kita kena tahu siapa dalam pesaing-pesaing kita atau bakal-bakal pesaing kita dalam pasaran tersebut. Langkah keempat, barulah kita sampai kepada apakah bentuk strategi. What are our marketing strategies? 4Ps tu yang sesuai untuk menakluk pasaran ini. Katalah pasaran Cyberjaya atau pasaran Putrajaya, apakah strategi yang sesuai untuk menakluk pasaran ini? Jadi kita biasa gunakan 4Ps. Tadi produk kita dah cakap pasal 1P, harga dan sebagainya, dan lepas tu kita cakap dengan 3P lagi, channel of distribution, promotion, advertisement, iklan dan sebagainya, sama ada branding ke. Jadi ini dalam apa yang dinamakan dalam marketing strategies kita, right? Jadi untuk menakluk satu segmen, kita ada set of strategies. 4Ps, 5Ps ni kita ada set of it yang sesuai untuk menakluk pelanggan. Jadi kita kena tahu pelanggannya lah, ya. Kadang-kadang kita ada B2B, kadang-kadang B2C, ada B2G. Kalau government dia punya strategi lain lah. Kalau B2B lain strategi dia, B2C lain strategi dia. Kalau pasaran kita pada consumer and our goods are consumer goods, lain kaedah pemasaran dia. Dan langkah yang kelima ialah financial strategies atau financial support strategies. Ini biasanya tak dirancangkan oleh pemasar ataupun marketing people. This is done by the financial people, financial support. Nonetheless, you have to understand that this is the fifth step. Step yang kelima yang memberi bantuan kepada pasaran. Apabila kita ubah marketing strategi, kita kena ubah dia punya financial support.
working capital dia, modal kerja dia, modal tetap dia dan juga sumber modal dan sebagainya. Saya rasa kita nakkan tampung satu kegiatan strategi pemasaran dengan modal yang paling kecil, yang impact yang maksimum. Dan langkah yang keenam akhir sekali iaitu matlamat utama kita punya matlamat ataupun our goals are to maximize ROE ataupun PTE, pulangan terhadap equity, pulangan terhadap assets, dan memastikan bahawa projek kita itu sentiasa kekal cair. Jadi dua kriteria yang kita perlu untuk menerima rancangan pemasaran kita, iaitu ROE, PTE yang tinggi dan kecairan yang dapat dikekalkan. For your information, ROE ni ataupun pulangan terhadap equity ni oleh Hilton Hotel, on the average dia boleh dapat 500% setahun. 500% maknanya 5 kali setahun. Setiap RM1 yang dimodalkan pada 1 bulan Januari, pada hujung tahun dia dapat RM5, dan ada tahun ini dia dapat RM9. Bayangkan. Jadi adalah penting kenapa saya utarakan fakta itu, kerana menunjukkan bahawa strategi adalah penting dalam pengurusan kita. Strategi membolehkan kita mendapat hasil yang luar biasa. Ia bukan kira nasib, dia bukan kira apa, tetapi kira kan mengamalkan strategi yang betul sesuai dengan pasaran yang kita kejar dan juga sesuai dengan kekuatan yang kita ada, SWOT, our strength, our weaknesses, the opportunity that's in front of us, and the threats that may come from other situations, mungkin daripada kerajaan, mungkin daripada keadaan macam umpamanya kita ada sekarang COVID-19 dan sebagainya. Ini jadi masalah yang kita perlu hadapi. Jadi saya ulangi sekali tuan-tuan dan puan-puan semua, ada 6 langkah yang saya perlu lalui dalam rancangan pemasaran, iaitu pertama sekali product, cost dan advantage, competitive edge dan profit margin. Dan langkah kedua, kita cari hubung kaitkan kos dengan harga, kita dapat profit margin yang bagus dan juga kita dapat saiz pasaran. Apabila kita tahu saiz pasaran, barulah kita cari apakah segmen pasaran yang dapat memenuhi kriteria saiz pasaran yang kita dapat daripada titik pulangan kos kita tu, cost volume profit analysis kita tadi. Dan apabila kita kaji target pemasaran ini, kita dapat membentuk strategi pemasaran yang sesuai, 4P ni. Apakah price yang sesuai, apakah channel distribution sesuai, apakah iklan yang sesuai, dan kita tahu siapa yang membeli. Adakah bapa yang beli, ataupun mak yang beli, ataupun anak yang beli, ataupun mereka dipengaruhi oleh apa. Adakah dipengaruhi oleh gaya, fashion, ada style, ataupun dia betul-betul mengenaki produk itu adalah keperluan asas dan sebagainya. Dan langkah yang kelima iaitu financial support. Kita adakan working capital, fixed capital, sources of capital. Ini kena membantu dalam apakah strategi yang kita buat dalam pemasaran. Jadi pemasaran dalam buat strategi kena tahu juga apakah impactnya terhadap financial strategies. Kalau kita tidak, syarikat kita tidak mempunyai modal untuk membiayai kita punya strategi pemasaran itu, maka strategi pemasaran kita tidak boleh diamalkan. Kita kena ubah sesuai strategi pemasaran kita berdasarkan kepada kemampuan kewangan kita. Dan akhir sekali, apa saja program yang kita nak lancarkan, strategi yang kita nak buat, kita perlu memenuhi kehendak kriteria utama, iaitu pulangan terhadap equity. Kalau kita berpuas hati dengan 40%, maka projek ini boleh diterima. Kalau dia tak sampai, kita hanya dapat PTE 4%, 3%, projek perancangan ini perlu ditolak tepi. Dan kriteria yang kedua yang tambah penting, iaitu dalam apa saja strategi yang kita nak laksanakan, pastikan
kita sentiasa kekal dalam kecairan, sebab kecairan adalah penting untuk setiap perniagaan. Bukan saja keuntungan yang penting, tetapi kecairan juga penting. Liquidity is sometimes more important than profitability. Setakat itu sajalah yang ingin saya katakan. Terima kasih kerana mendengar. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.